Pertama sekali kita akan menjemput Cikgu Larry David untuk bersedia. Kepada para hadirin, link SPL KPM akan diberikan pada akhir program ini. Okay? So, Cikgu Larry David. Beliau dari College Vocational Keningau telah menghasilkan. Okay. Para hadirin sila mutekan mic anda. Okey, Cikgu Larry David telah menghasilkan sebuah app bernama Bijak Karangan. Pada mulanya, app ini direka supaya memenuhi keperluan pelajar semasa pembelajaran dari rumah. Konsep Mobile Assisted Language Learning ini boleh membantu PDPC walaupun murid-murid mengalami isu rangkaian internet. App ini menggunakan arahan yang jelas, kriteria pemarkahan dan cara menulis karangan yang betul untuk membimbing para pelajar. Oleh itu, Cikgu Larry menambah fungsi dalam app ini dan berminat untuk develop app ini supaya boleh digunakan di bilik darjah di seluruh Malaysia, terutamanya di kolej-kolej vocational. Dengan itu, saya pas kepada Cikgu Larry. Baik, terima kasih Kas. Saya minta maaf sebab wajah saya tidak timbul di dalam skrin. Saya tidak tahu kenapa. Ataupun cikgu boleh remove background pun boleh. Remove background, I try. Ya. Sama juga. Kalau macam tu cikgu letaklah background tu, kita akan imagine wajah handsome cikgu di situ. Saya minta maaf ya. Okey. Okey, baik. Saya akan share screen saya sekarang. Baik, boleh nampak kan? Ya, boleh nampak. Okey, sekali lagi selamat pagi dan salam sejahtera kepada tim Education, rakan-rakan perjuangan Cikgu Kickstart bagi kohort yang pertama, okay. Dan semua yang sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada pagi ini. Terima kasih. Semoga dengan perkongsian kami pada pagi ini dapat membuka hati kita untuk terus berjuang mewujudkan lebih banyak inovasi agar dunia pendidikan kita semakin kreatif dan inovatif. Baik, perkongsian saya pada pagi ini, saya akan berkongsi berkenaan dengan aplikasi saya itu sendiri dan teknik mencipta aplikasi sedikit, dan seterusnya saya akan meneruskan dengan program yang telah dilaksanakan dan juga perancangan masa depan berkenaan dengan aplikasi ini. Sebab aplikasi ini sedikit rumit sebab melibatkan jumlah wang yang sangat tinggi. Jadi adalah beberapa perancangan yang kami laksanakan untuk meneruskan aplikasi ini, kerana saya percaya aplikasi ini merupakan satu penambahbaikan dekat kolej saya, terutamanya di dalam kelas saya sendiri. Baik, saya pergi serba ringkas berkenaan dengan aplikasi saya ini. Yang pertama dengan cetusan idea, yang ini saya sudah terangkan pada waktu Cikgu Kickstart punya bootcamp hari itu. Jadi saya tidak perlu lebih teliti. Jadi sini ada pelajar lemah. Cetusan idea ni kerana pelajar saya lemah dan saya nampak kelemahan pelajar, khususnya pelajar-pelajar di kolej saya ini sangat lemah dalam bahasa Melayu, terutamanya dalam karangan. Jadi saya pula sejenis yang minat bercakap ketika dalam kelas. Saya suka mengajar karangan. Jadi saya guna pakai kelebihan ini. Minat saya itu di dalam penghasilan inovasi ini. Dan kaedah, saya percaya bahawa kaedah kertas grafik dan poster mahupun kad sudah menjadi satu kelemahan sebab kertas grafik mudah hilang, kad pula mudah cepat rosak dan sukar untuk dihasilkan. Jadi saya beranjak kepada inovasi saya dengan menghasilkan aplikasi mudah alih. Baik, penciptaan ini dihasilkan berpandukan pemerhatian terhadap kebolehan pelajar saya sendiri, tahap kesukaran, teknik yang terkandung. Guru dicadangkan menghasilkan aplikasi sendiri dan aplikasi ini masih dalam proses naik taraf dalam beberapa aspek.
ledakan ibu yang menjadi PKPMBG bagi saya. Okay, thank you. Okay, matlamat yang saya gariskan semasa saya mau menghasilkan aplikasi ini adalah saya mau pelajar saya mempunyai sumber rujukan yang lebih mudah dan pelajar dapat menambah baik kemahiran menulis karangan. Pelajar yang lemah dalam menghasilkan karangan dapat satu motivasi yang baru apabila mereka mula menyadari bahwa mempelajari karangan itu bukan sahaja berhadapan dengan kertas, mencurahkan idea dalam pikiran, tetapi mereka juga boleh menggunakan telefon bimbit dalam menghasilkan karangan. Jadi saya mau menjadikan PDP saya dalam karangan ini lebih menarik dan lebih terkini. Dan lebih ramai guru saya juga berharap melalui platform Cikgu Kickstart ini dan wujudnya saya dalam Cikgu Kickstart ini, saya berharap supaya banyak lagi guru bahasa Melayu khususnya dapat mewujudkan aplikasi khusus untuk pelajar dan pembangunan subjek bahasa Melayu. Jadi kita mau beranjak ke depan lagi untuk subjek bahasa Melayu supaya bahasa Melayu ini bukan satu subjek yang sekadar untuk lulus, tetapi menjadi satu subjek yang happening. Oke, pembangunan aplikasi ini pun saya sudah maklumkan, tidak perlu mahir coding, percuma, dan berbagai apps builder boleh dihasilkan, semua subjek boleh dibangunkan, boleh rujuk YouTube, boleh bertanya dengan saya lah. Sekiranya ada rakan-rakan guru pendidik yang berminat untuk menghasilkan aplikasi ini, mari kita sama-sama berkongsi idea supaya kita dapat bangunkan aplikasi yang lebih banyak untuk bahasa Melayu khususnya ataupun subjek-subjek yang lain. Dan aplikasi setelah beberapa minggu saya berfikir saya bersiap sedia untuk aplikasi itu jadi wujudlah aplikasi Jakarangan. Tapi hari ini saya tidak akan tunjukkan simulasi penggunaan aplikasi itu sebab perkara itu sudah saya paparkan sebelum ini. Jadi sekiranya ada guru-guru yang berminat bolehlah pihak saya untuk dapatkan bagaimana rupa sebenar bijak karangan itu, aplikasi bijak karangan. Jadi itu serba sedikit berkenaan dengan cetusan idea, matlamat, objektif dan juga cara penghasilan bijak karangan ini. Jadi hari ini saya akan teruskan dengan program-program yang telah dilaksanakan menggunakan aplikasi bijak karangan ini. Oke, yang pertama saya pecahkan kepada dua. Yang pertama kepada college vocational saya sendiri dan seterusnya kepada komuniti luar. Oke, yang pertama saya sudah mengadakan bengkel pembudayaan aplikasi bijak karangan bersemuka dan dalam talian. Ini sudah kami laksanakanlah pada tahun lepas. Memandangkan saya juga seorang ketua warden dan juga seorang ketua penyelaras bahasa Melayu di kolej kami, jadi saya agak sibuk dan aplikasi ini pembangunan aplikasi ini agak sedikit lewat sebab agak busy dengan perkara-perkara yang lain lah. Tapi saya masih juga mau apps ini terus berkembang. Nanti saya terangkanlah apa yang saya punya, apa perancangan saya untuk aplikasi ini. Dan bengkel pembudayaan aplikasi bijak karangan kepada pelajar-pelajar saya ini juga kami laksanakan secara bersemuka ya pada awal tahun ini dan juga dalam talian pada semasa PKP tahun lepas kami sudah jalankanlah, kami sudah membudayakan supaya pelajar kami semua guna pakai apps ini dalam pembelajaran karangan. Yang kedua, saya juga mengadakan pertandingan sebagai satu langkah pengukuhan kepada pelajar saya, adakah mereka dapat menguasai teknik yang telah kami terapkan dalam aplikasi ini. Jadi kami mengadakan pertandingan kepada pelajar-pelajar agar dapat menghasilkan karangan berpandukan aplikasi bijak karangan ini lah. Dan saya melihat penambahbaikan dalam penulisan pelajar-pelajar. Dan satu lagi saya ingin berkongsi sedikit hasil daripada penghasilan aplikasi bijak karangan saya ini juga. Saya melihat peningkatan prestasi pelajar dalam bahasa Melayu khususnya dalam kelas saya. Untuk pengetahuan untuk SPM tahun lepas pelajar SKN kami, pelajar kami adalah pelajar yang lemah. Jadi tidak mampu untuk menguasai akademik dengan baik. Mereka hanya berfokus kepada hands-on lah. Jadi bila pelajar saya boleh mendapat
2 orang daripada 14 orang pelajar saya mendapat A dan menyumbang grade A, 2 grade A daripada 3. Jadi saya nampak penggunaan apps ini salah satu sumber untuk memperbaiki prestasi pelajar. Dan kelas saya juga 100% lulus bahasa Melayu. Jadi sebab itu saya masih, walaupun sibuk dengan perkara-perkara lain, saya masih berusaha untuk membangunkan apps ini. Untuk komuniti luar pula, saya bersyukur selepas saya menyertai Cikgu Kickstart mendapat top 15, saya dijemput oleh BPLTV bahagian pembangunan latihan teknik dan vocational KPM Malaysia, KPM, dan saya dijemput menjadi salah seorang penyampai pada waktu itu untuk guru-guru bahasa Melayu yang disertai lebih dari 500 orang guru-guru bahasa Melayu dan pelajar dalam ketika saya berkongsi berkenaan dengan aplikasi bijak karangan ini. Dan selepas daripada perkongsian itu, banyak guru-guru yang ingin berkolaborasi bersama saya lah. Tetapi ada yang saya dapat respon, ada yang saya rasa tidak dapat respon. Jadi terlalu sibuk. Jadi pendedahan kepada guru-guru bahasa Melayu alumni UPSI juga saya laksanakan supaya apps ini dapat bukan saja dalam komuniti BPLTV itu sendiri, tapi saya mau keluar daripada BPLTV dengan menyebarkan aplikasi ini kepada alumni UPSI, khususnya guru-guru rakan-rakan saya yang mengajar bahasa Melayu di Malaysia. Baik, ini adalah antara poster-poster yang telah saya laksanakan, program-program yang sudah saya laksanakan kepada guru-guru bahasa Melayu itu sendiri. Ini paling penting lah, saya bagi in-house dulu dengan guru-guru bahasa Melayu. Rakan-rakan perjuangan saya di Keningau dan juga untuk pelajar juga kami laksanakan. Ini pertandingan menulis esei, dan ini untuk perkongsian pengalaman dan dialog ilmu ini juga pada rakan-rakan alumni UPSI saya. Ini antara aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Ini secara bersemuka lah. Tengok pelajar pun tidur-tidur kalau belajar karangan. Memang pelajar tidak berminat dengan karangan. Okey. Lepas itu ini secara dalam talian kami laksanakan dalam talian semasa PKP tahun lepas. PKPD tidak silap PKPP. Okey, kami telah laksanakan secara dalam talian juga. Ini poster ketika saya dijemput berkongsi idea saya berkenaan aplikasi bijak karangan dan Cikgu Kickstart. Pada masa ini pun saya memang berterima kasih sangat-sangat kepada Cikgu Kickstart kerana dengan Cikgu Kickstart ini, pencapaian saya di Cikgu Kickstart ini dapat menjadikan saya salah seorang penyampai di dalam kursus rekayasa jati diri guru bahasa Melayu ini. So, terima kasih kepada Cikgu Kickstart sekali lagi. Ini ketika salah satu pengisian saya lah, sebenarnya apa yang saya kongsikan tadi sama dengan apa yang saya kongsikan dengan mereka, tapi pada hari ini saya menambah sedikit saya punya isi saya pada pagi ini. Okey, ini salah satu hasil pertandingan-pertandingan yang kami jalankan, dan kalau saya sebagai guru bahasa Melayu, saya melihat bila pelajar sudah menghantar karangan seperti ini, sebenarnya saya sangat gembira sebab salah satu karangan yang kriteria karangan yang baik adalah kita melihat kepada pemerengganan pelajar itu. Kalau setara, jadi pasti pelajar itu seorang yang boleh dikategorikan baik. Jadi kalau saya lihat pada hasil selepas mereka kami membudayakan aplikasi bijak karangan ini, saya sangat bersyukurlah sebab ada perubahan dalam teknik pengarangan menulis karangan pelajar. Dan perancangan masa depan. Okey, baik. Perancangan masa depan ini kalau kita lihat di sebelah ini adalah quotation untuk yang kami perlu capai sebenarnya 13,541. Jadi sangat banyak. Jadi agak ialah bila melibatkan kewangan ni bukan sesuatu yang mudah. Jadi
kami perlu banyak usaha untuk mencapai apa kami punya plan sebenarnya. Okey, menyertai lebih banyak pertandingan inovasi agar dapat menampung dana menaik taraf aplikasi ini yang berjumlah 13,541. Kami sedang mencuba untuk mengumpullah, dan sekarang adalah dana terkumpul apabila sebenarnya banyak benda yang saya telah sertai, macam jemputan-jemputan untuk berkongsi berkenaan dengan aplikasi bijak karangan ini adalah dana-dana daripada sumber lain. Mungkin saya tidak boleh cakap itulah. Jadi terkumpul 7,000 untuk kami terus berjuang memastikan aplikasi ini terus berjalan lancar. Penaiktarafan aplikasi ini terus berjalan lancar. Okey, walau bagaimanapun sudah alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan kan. Kalau sudah melibatkan kewangan yang begitu tinggi, jadi saya mau pastikan aplikasi ini betul-betul berkualiti. Jadi kami memang membuat kolaborasi bersama guru-guru pakar untuk memastikan aplikasi ini betul-betul mempunyai konteks yang berkualiti, khusus kepada guru-guru KV, SVM. Jadi saya juga adalah pemeriksa bahasa Melayu untuk SVM. Jadi memang saya mengenali beberapa individu yang pakar dalam bahasa Melayu. Jadi saya memang berhubung dengan mereka untuk mendapatkan nasihat daripada mereka. Buat masa ini saya mula menghasilkan audio-audio ini sebagai kesinambungan kepada aplikasi ini. Saya tidak mau statik di situ saja, tetapi saya perlu ada usaha yang dinamik dengan menghasilkan audio-audio pengajaran karangan, yang mana saya memang melibatkan pelajar saya rakam suara-suara pelajar saya yang membaca. Saya minta pelajar yang mengajar karangan itu. Mana-mana pelajar yang menguasai karangan aplikasi ini, saya minta pelajar yang menerangkan. Jadi saya memang menghasilkan audio-audio pengajaran karangan dan saya akan masukkan di dalam aplikasi itu sebagai penambahbaikan. Seterusnya, menghasilkan modul yang diverifikasikan oleh pakar bahasa Melayu ini dan kementerian. Ini juga adalah perancangan masa depan, yang mana aplikasi ini tidak akan berdiri sebagai aplikasi semata-mata, tetapi saya mau ada modul dia. Ini bermakna aplikasi ini disokong dengan modul. Jadi dalam modul itu kita akan masukkan panduan penggunaan, penerapan dalam PDP, mengandungi rancangan pengajaran. Kalau ialah cikgu-cikgu kalau mau mengajar mesti kita ada rancangan pengajaran. Jadi kita memang menyediakan rancangan pengajaran sudah jika cikgu mau mengajar menggunakan aplikasi ini. Jadi itu adalah antara perancangan masa depan dan latihan tambahan. Latihan tambahan kita akan masukkan tugasan lanjutan dan aktiviti cadangan. Ini aktiviti cadangan. Kita mungkin boleh memberi cadangan kepada guru-guru yang menggunakan pakai apps ini. Apa cadangan aktiviti yang sesuai untuk kita guna pakai ketika menggunakan aplikasi ini. Dan seperti sedia maklum, konteks bahasa Melayu sekarang dia tidak lagi sama seperti 1 tahun lepas ketika saya menghasilkan aplikasi ini. Kita masih guna KBSM, dan sekarang bahasa Melayu sudah berubah hampir 360 darjah. Untuk karangan mungkin dalam 180 darjah. Jadi bila dia masuk kepada KSSM, jadi konteks dalam aplikasi ini pun perlu berubah kerana kena mengikut rubrik pemarkahan KSSM. Jadi banyak perkara yang perlu saya ubah sebenarnya di dalam aplikasi ini sebab kita sudah memulakan KSSM. Jadi, baik, last sekali. Apa kejayaan dan pencapaian saya selepas menyertai Cikgu Kickstart? Mana-mana guru yang mungkin masih teragak-agak mau menyertai Cikgu Kickstart ini. Cikgu-cikgu, saya sangat-sangat menggalakkan cikgu kerana pengalaman saya menyertai Cikgu Kickstart ini sebenarnya menjadi satu titik tolak kepada pencapaian atau kejayaan saya setelah menyertai Cikgu Kickstart ini. Dan setelah saya berjaya terlibat dalam Cikgu Kickstart ini, nama saya pun agak bukanlah popular, adalah menjadi sebutan kan. Jadi saya menjadi penerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun
pada tahun lepas. Dan terima kasih Cikgu Kikstat. Dan saya juga hasil daripada Cikgu Kikstat ini juga saya mendapat anugerah khas PPD Keningau. Ketiga, saya kalah dengan cikgu-cikgu yang sudah terlibat secara global lah, inovasi secara global. Jadi masih satu usaha yang perkara yang membanggakan. Dan yang terkini pada 14 Mei lepas, saya juga penerima anugerah Guru Inspirasi 2022 anjuran McDonald. Dan sebenarnya salah satu kuasa karangan yang telah pencalon saya masukkan di dalam pencalonan McDonald ini adalah berkaitan dengan usaha saya dalam Cikgu Kikstat, aplikasi bijak karangan ini. So saya sangat berterima kasih kerana bagi peluang kepada saya menyertai Cikgu Kikstat ini, kerana saya tidak pernah menjangkakan diri saya berdiri sebagai Cikgu Larry David yang menerima anugerah-anugerah seperti ini. So terima kasih Cikgu Kikstat. Untuk cikgu-cikgu yang berminat Cikgu Kikstat, saya sangat menggalakkan, mari sama-sama kita jadikan platform Cikgu Kikstat ini sebagai satu usaha untuk kita menjadikan dunia pendidikan kita lebih menarik. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kas. Terima kasih Cikgu Kikstat. Terima kasih tahniah Cikgu Larry. Wow, banyak anugerah yang dia dapat. Okay, I think it's great and kami berharap target cikgu boleh dicapai melalui pengumpulan dana, dan semua anugerah ini sebenarnya sangat bagus kerana lebih ramai guru boleh mengenali program ini, dan murid-murid mereka juga boleh mendapat manfaat melalui program ini. Tahniah cikgu. Sesiapa yang mempunyai soalan, please hold on to your questions. We will have a Q&A session at the end of all of the presentations. Okay, so please keep your questions in mind.